ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Maksudnya, sesiapa yang memberi contoh tauladan yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya sehingga hari qiyamah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laylah وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan beriman, diturunkan kepada Nabi junjungan kita yang mengandungi 114 surah, berkat dan berbahagia bagi yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Pengisian yang bermakna di Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Infuria Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, kita berada di hari yang penuh dengan keberkatan ini dan juga kita nak teruskan lagi perkongsian kita pun yang juga penuh dengan kebaikan, Mona, insya-Allah. Seperti biasa, di setiap hari Khamis petang kita ada rancangan Imanuna yang bermaksud iman kami bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, untuk makluman, insya-Allah Doktor akan membincangkan tajuk petang ini, Jin, Syaitan dan Iblis. Macam mana pecahannya tu? Ya. Sama ke juga makhluk
ke semua ni kan. Kita tahu. Bertanya nanti. Itulah jin ke. Kalau perangai tak elok, iblis lah ni. Iblis ni. Kan. Masya Itu selalu Allah. yang kita gunakan kan. Ya. Jadi kita nak tanya juga dengan doktor bagaimana kisah ini dan kita akan terus ikuti perbincangan menerusi kitab Tuhfatul Ar-Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk kita sama-sama jadikan sebagai rujukan. Ya, dan insya-Allah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 017129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, jangan ke mana-mana. Nantikan selepas ini rancangan Imanuna akan bersiaran bersama anda.
Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abd at-taqiyyal ghaniyal khafi." Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Pada waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Alhamdulillah masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda dan juga kita masih lagi berada di saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM, dan kita nak teruskan lagi siaran kita di petang yang penuh dengan keberkatan ini, hari yang baik-baik macam ni, masya-Allah, menerusi rancangan Imanuna yang bermaksud iman kami. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini di talian pada waktu ini bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Doktor, kaifa haluka? Ya, alhamdulillah bikhair. Kaifa halukuma? Alhamdulillah bikhair insya-Allah. Salam Maulid Rasul. Ya. Nuhannikum bil ihtifalil Maulidin Nabawi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Doktor. Baik-baik aja Doktor ya dekat rumah. Alhamdulillah. Kata BDR ni kan tempoh bekerja dari rumah ni, alhamdulillah. Jadi kita doakan juga untuk doktor supaya dipermudahkan segala urusannya tu, insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini para pendengar kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM dan juga para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Baik, Mona, kita nak teruskan dengan perbincangan kita pada petang ini menerusi tajuk. Ni nak kata makhluk ke apa ni kan? Masih makhluk jugalah. Makhluk jugalah. Nak cerita tentang jin, syaitan dan iblis. Jadi kita pun kena tahu kan bagaimana kita ini hari ini nak meneruskan kehidupan, dan ini semua sebenarnya diceritakan dalam Al-Quran kan? Jadi kita nak belajar sebaik-baiknya. Dan masih bersama kitab Tuhfatul Raghibin karangan Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari. Dan untuk waktu ini doktor, untuk mukadimah ni silakan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyir rahmati wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada Dr. Mona, kepada saudara Syafiq, kepada ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada alim ulama yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program atau rancangan Imanuna pada petang setiap hari Khamis. Pertama sekali saya mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul, yang mana kita berharap dengan hari peringatan atau sambutan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat beliau yang setia dalam agamanya, istiqamah dalam akidah Islamnya, dan juga termasuk orang-orang yang berada di barisan paling kehadapan untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berada
orang yang termasuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa banyakkan selawat pada hari ini, pada semalam, pada besok dan pada bila-bila waktu setiap hari kita perbanyakkan selawat kita. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin nabi rahmatih, iaitu nabi yang membawa rahmat, nabi yang membawa persatuan, perpaduan untuk bersama-sama berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan juga bersama-sama untuk menuju kepada kebahagiaan dan kemenangan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sekarang pada hari ini kita berada di muka surat 76 daripada pengajian kitab Tuhfatul Raghibin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Dalam muka surat 76 ini kita masuk atau meneruskan pembahasan yang penting, iaitu pembahasan jin, syaitan dan iblis. Pada minggu lepas kita dah bahas salah satu pendapat yang diberikan oleh imam atau oleh pensyarah atau pengarang kitab pengarang kitab Jauharul Maknun yang bernama Imam Al-Laqani, di mana ada pendapat yang mengatakan bahawa jin, syaitan dan iblis ini merupakan satu keluarga. Jadi yang jadi jahat itu namanya iblis dan anak-anak iblis ini dipanggil syaitan. Lebih kurang macam itulah. Sedangkan sekarang pada hari ini saya akan membaca sedikit pendapat yang berbeza dengan pendapat yang dibawa pada minggu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Syahdan. Yang tersebut di dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir. Jadi apa kitab Al-Yawaqid Al-Jawahir? Kitab Yawaqid wal Jawahir ini adalah suatu kitab penting di dalam ilmu akidah dan tasawuf, yang lebih kepada tasawuf sebenarnya, yang dikarang oleh salah seorang ulama besar di Mesir, atau dipanggil juga termasuk seorang syekh di University Al-Azhar Al-Sharif Mesir, iaitu tepatnya beliau di Qahirah di Kairo, dan meninggal tidak jauh dengan maqam Imam Ar-Ramli rahimahullah. Jadi ini syekh, nama syekh tersebut bernama karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu nama beliau. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini adalah ulama yang masya-Allah mengumpulkan semua bidang ilmu. Jadi semua fan ilmu. Kita pada hari ini susah. Ni kalau ada Temona selalu tahu kan, kita kat Malaysia, kat dunia ni lah. Ada orang mungkin dia pakar dalam bab syariah, tapi dia tak pakar dalam bab tasawuf. Kan gitu kan? Betul. Ada orang pakar dalam bab akidah, tidak pakar dalam bab fiqh. Yang saya kata ni pakarlah, bukan tahu. Kalau sekadar tahu, orang awam tu wajib tahu. Tapi ni pakar. Betul. So ada orang dia pakar bahasa tapi dia tak pakar akidah. Misalan dia. Jadi zaman dulu biasa ulama menggabungkan tiga-tiga ilmu atau seluruh ilmu. Itu biasa. Dan justru bukan biasa, wajib bagi graduan universiti Islam yang hebat-hebat belaka. Apa kata Imam atau Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Bahawa iblis itu bukan bapa bagi sekalian jin. Bukan. Bukan. Menurut dia bukan. Justru seperti yang telah masyhur pada lidah segala manusia. Jadi ini pendapat yang paling kuatlah menurut dia. Jadi menurut lidah para segala manusia, jin ini lain, iblis dan syaitan ini makhluk yang lain. Dua makhluk yang berbeza. Ini maksud dia. Lalu dia kata apa? Lalu dia kata kerana beberapa jin maujud dahulu daripadanya. Kerana jin ini memang dah hidup jauh sebelum daripada iblis dan syaitan. Ini alasannya. Cuma iblis itu daripada jin dan dialah yang mula-mula derhaka. Jadi dia mukhalafah, dia kata iblis itu daripada jin dan dialah yang mula-mula derhaka akan Allah Ta'ala daripada golongan jin, seperti firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Yang bermaksud, dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis, dia adalah berasal daripada golongan jin. Kana minal jinni, itu syarah dia. Kana minal jinni, lalu ia menderhaka terhadap perintah Tuhannya.
Jadi ini berbeza dengan pendapat yang masyhur yang saya bahaskan, bahawa kalau jin itu bapa dan juga anak dia, jin itu bukan daripada golongan syaitan dan iblis. Jin itu lain, syaitan iblis lain. Lalu ini pendapat yang diberikan oleh Imam atau Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kerana ayat tersebut jelas, iaitu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kana minal jinni maksudnya dia itu termasuk dari golongan jin. Dan daripada ayat ini jugalah kita dapat fahami bahawa iblis telah memaksiat atau melakukan penderhakaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia itu dilaknat oleh Allah. InsyaAllah kita akan bahas setelah ini. InsyaAllah. Kita akan sambung lagi dengan hujah-hujah dan juga penerangannya dari kitab kita itu. Dan anda kalau ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan di talian WhatsApp konti 01129004. Juga di Facebook Live IKIM FM tu, anda boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen. Ya, dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Dan kita masih lagi bersiaran di Facebook Live IKIM FM. Kalau anda sekarang ini mendengarkan melalui frekuensi, jangan lupa terus saja ke telefon bimbit anda. Dapat tengok kita kat konti, dapat tengok doktor ni dekat rumah ke dekat library mana ni doktor.
Rumah. Masya Allah. Banyak sumber bukunya tu kan. Insya Allah. Baik. Kita nak sambung lagi doktor dengan tajuk kita petang ini iaitu Jin, Syaitan dan Iblis menerusi kitab yang kita bawakan pada petang ini, Tuhfatul Ar-Raghibin. Silakan doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan daripada kitab Syekh Arsyad Al-Banjari ini iaitu Tuhfatul Raghibin, jin ini ada 3 pendapat lah. Pendapat pertama, jin ini anak daripada iblis. Okey. Dan jin ni ada yang beriman, ada yang tak. Syaitan ini jelas anak daripada iblis. Yang jelas jahat, dan iblis jelas mengkufuri. Pendapat kedua, jin berbeza, syaitan ini anak daripada iblis dan iblis makhluk yang berbeza. Pendapat ketiga, jin dahulu, lalu ada iblis, lalu ada syaitan. Sedangkan memang jelas jin ini ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Okey. Lalu kita jelaskan pula tentang wajib ke kita beriman dengan jin, Ustaz? Ni kita orang duk kadang kita hidup di zaman sekarang ni, ada yang banyak sangat tengok Aladdin. Aduh, gosok. Dia tengok banyak sangat Aladdin hingga dia kata jin tu tak wujud, Disneyland saja yang ada jin. Misalan dia. So Islam macam mana? Jadi dalam akidah memang disebutkan di dalam kitab-kitab akidah, wa yajibu al-imanu biwujudil jin. Wajib beriman dengan kewujudan jin. Ijma'an secara ijma'. Kerana apa dia wajib? Litubuti dzalika bil kitabi was sunnah. Kerana Al-Quran dan sunnah telah mensabitkan kewujudan jin. Fi mawadhi'a, yakni di dalam beberapa tempat yang masyhur. Yang sangat masyhur dan tak perlu disebutkan lagi. Contohnya lah, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khalaqal janna min marijim min nar, iaitu Allah SWT telah menciptakan jin daripada api yang percik-percik. Lebih kurang macam itulah kalau kita nak terjemahkan dia. Api yang berpercik-percik, lebih kurang macam tu. Ini menunjukkan bahawa Allah memang menciptakan makhluk yang bernama jin. Itu memang jelas. So terserahlah nak terjemah jini ke, nak panggil jin ke, nak panggil nama khusus dalam Aladdin ke, tapi inti dia jin itu memang wujud. So jangan sampai muda-muda ni, anak-anak kita yang muda ni, dia ingat okey, jin hanya Disneyland, tak wujud di dunia ni. Tapi jangan pula dia kata memang jin tu wujud sampai dia nak pergi bilik air pun takut, panggil mak bapak dia tolong ikut dia pergi bilik air. Tiap-tiap hari pergi bilik air kena ajak mak bapak dia sebab dia takut ada jin kacau dia. Itu jangan pula. So kita sebagai umat Islam kena teguhkan iman kita bahawa yang dapat jin dan segala jenis syaitan dan iblis tidak akan dapat melukai kita, membahayakan kita, melainkan semuanya telah tercatat di Lauh Mahfuz, iaitu di dalam takdiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, contoh lagi iaitu firman Allah SWT, ya ma'asyaral jin wal insi, para jin dan manusia. Ini menunjukkan bahawa ada perbezaan. Manusia itu manusia, jin itu jin. Wa idza sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Juga seperti dalam ayat tersebut yang menunjukkan adanya jin dan lain-lain. Jadi hadirin wal hadirat, hafizakumullah, so jin ni macam mana saya nak tahu. Dalam Islam ni jin macam mana? Saya seumur hidup tak pernah nampak jin, Ustaz. Saya pun tak pernah. Jangan cakap Ustaz je. Saya memang tak pernah. Iaitu apa? Ulama mengatakan ajsamun latifatun, iaitu mereka ini adalah merupakan jisim yang latif, jisim yang halus. Lebih kurang situlah. Jisim yang sangat halus, yang mana tatasyakkalu, dia itu bentuk dia boleh berubah-ubah bi ashkalin mukhtalifah, dengan bentuk yang bermacam-macam, qadiratun, yang mampu alal a'mali, untuk melakukan amal asyaqah, yang berat-berat. Contohnya apa? Contoh dia kisah Queen Balqis, kan? Pemaisuri Balqis, di mana jin ifrit ni datang kata kepada Nabi Sulaiman, aku boleh bawa sebelum engkau, iaitu Sulaiman, iaitu bangun ni, panas ni boleh bawa dah. Hebat tak dia? Tapi ternyata
datang seorang lelaki yang baginya ada ilmu kitab, itu yang lebih hebat lah. Dia boleh bawa dengan ke depan mata. Lebih kurang macam tu. Lebih hebat waktu itu. Jadi ini menunjukkan bahawa memang ada jin yang dapat melakukan, mereka ni dapat melakukan perkara-perkara yang berat. Wa minhum al-muti' wal 'asi. Di kalangan mereka ada yang mentaati, ada yang taat kepada Allah SWT, berarti muslim. Ada yang ma'asi, yang melakukan maksiat. Wal mu'minu, ada yang mukmin. Wal kafiru, ada yang kafir. Wa minhum asyayatin, dan ada di kalangan mereka adalah termasuk dari golongan syaitan. Sya'nuhum asyar, yang mana keadaan mereka itu keji. Wal ighwa wa ilqa'un nas fil fasadi, dan sengaja menjatuhkan kerusakan dan kehancuran kepada manusia. Maksud dia sengaja menggoda manusia untuk melakukan maksiat. Bitafkiri ababil ma'asi wal ladha, yang menyebutkan, membisikkan perkara-perkara maksiat dan kenikmatan duniawi dan lain-lain. Itu yang disebutkan oleh ulama dalam masalah maksud atau definisi dengan jin. Okey. Lalu kita kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi apa, mereka ini, iblis ini memilih untuk tidak mentaati Allah SWT. Kita panggil derhaka dalam bahasa Melayu dia. Menderhaka terhadap Allah SWT kerana Allah SWT memerintahkan sekalian malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam AS. Dan ini perintah Allah. So, rasional tak rasional dah tak boleh kita pakai dah. Allah perintah, kena sujudlah. Ini, kena sujudlah. Maka ketika itu, iblis memilih untuk menderhaka. Berarti makhluk Allah yang pertama menderhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang bernama iblis, laknatullah. Sebab itu dia laknatullah kerana Allah memang dah benaskan bahawa Allah melaknati iblis tersebut. Okey. Lalu pertanyaan ni Ustaz, kalau iblis pertama yang menderhaka terhadap Allah SWT, manusia pula siapa yang pertama sekali menderhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz? Maka muallif atau pengarang kitab ini berkata, adapun yang mula-mula menderhaka akan Allah Taala daripada kalangan manusia ialah Qabil anak Adam. Kita tahu kisah yang terkenal antara Qabil dan Habil, di mana ketika Allah SWT menguji anak kepada Nabi Adam AS ini untuk memberi sacrifice, memberi suatu pengorbanan. Binatang manakah yang mereka pilih? Yang lembik-lembik, yang sakit-sakit, yang murah-murah, atau yang cergas-cergas, yang bagus-bagus? Maka ternyata Habil memberi yang terbaik, sedangkan Qabil memberi yang tidak terbaik. Dan Allah menerima pengorbanan daripada Habil dan menolak pengorbanan daripada Qabil, sehingga kan Qabil memiliki penyakit hasad dengki. Ini penyakit hasad dan dengki ini kita kena faham dan sedar bahawa setiap manusia tidak lari daripada hasad dan dengki ini. Jadi kita tengok Qabil daripada orang yang sepatutnya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi telah menderhaka terhadap Allah kerana hasad dan dengki terhadap Habil. Begitu juga dengan iblis. Aba wastakbar, kerana apa? Dia rasa sombong kerana dia tidak mentaati. Oleh sebab itu dia tak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, itu dia. Di bahagian kedua kita berbincang dengan tajuk jin, syaitan dan iblis. Kita tengok tu macam mana turutan dia tu dan juga faham betul-betul bagaimana pecahan-pecahan makhluk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini kita ada beberapa soalan yang akan kita bawakan pertanyaan dari pendengar kepada yang berbahagia doktor, insya-Allah. Insya-Allah. Dan para pendengar, kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Sah
Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Tahun berubah dan derita mereka bertambah. Kisah pelarian Syria semakin tenggelam walaupun berbelas juta menjadi pelarian. Bersama Syria Care, kita bantu. Cara menyumbangnya semudah ABC. Bagi maklumat lanjut, sila hubungi kami di talian 0112 880 9820 atau layari www.syriacare.org.my. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Pening nak cari bisnes part-time yang bertahan lama? Jom join tim Auji Kudapan Kasih. Pengeluar biskut homemade yang pastinya sedap, bersih dan halal. Tak perlu simpan stok, tak perlu nak susah-susah nak keluar pergi COD. Kami uruskan semuanya. Sistem perniagaan secara online yang pastinya telus dan sistematik. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 011-1088-4094 atau layari FB Auji Kudapan Kasih HQ. Kudapan Kasih, cara asli untuk semua generasi. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Situ Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini. Ya. Bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dalam pertemuan Imanuna yang bermaksud iman kami pada petang ini. Bersama dengan tetamu kita berada di talian Skype, Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Dan kita bincang dengan tajuk Jin, Syaitan dan Iblis. Ayuh, kita nak sambung sedikit lagi, Doktor, sebelum kita bawakan soalan-soalan pada petang ini. Silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung sedikit tentang iaitu hasad dan dengki. Hasad, dengki dan takabur. Jadi salah satu elemen penting apabila kita mempelajari ilmu akidah, iaitu ilmu keimanan, bahawa akidah ini ada satu lagi belahan yang terpenting yang tak boleh kita tinggalkan, iaitu apa dipanggil dengan ilmu at-tasawuf. Ilmu tasawuf ni apa? Iaitu ilmu yang berkaitan tentang bagaimana kita nak menyucikan jiwa. Dan ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang tak boleh kita tinggalkan hanya kerana apa? Oh, akidah ni yang wajib, tasawuf ni tak wajib. Okey, kita tinggalkan. Tak boleh. Kerana apa? Efek daripada akidah yang sahihah tadi, akidah yang benar, dia akan membawa kepada derajat selanjutnya, iaitu bahagian tasawuf. Misalan dia, masalah iman dan kufur, ini masalah akidah, betul. Akan tetapi, tengoklah, seperti iblis, kerana dia itu takabur, merasa dia ini lebih terhormat daripada Adam, dia daripada api, Adam daripada tanah, maka dia ada sombong. Sombong ini menyebabkan dia daripada beriman menjadi kufur. Kita nampak tu. Pembahasan sombong ada di dalam tasawuf. Tidak dibahas secara bab khusus di dalam akidah. Akan tapi dia ada hubungan. Begitu juga dengan hasad dan dengki. Hasad dan dengki ini pembahasan tasawuf. Tidak dibahas dalam ilmu akidah. Akan tetapi
Qabil yang sepatutnya cuba untuk memberikan yang terbaik. Dan ketika ternyata pemberian dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia keluar rasa hasad dan dengki dan membunuh Habil. Berarti apa? Berarti dia kalah dengan ego dia, dia kalah dengan nafsu dia. Dan ini pembahasan tasawuf yang akan membawa kepada perbahasan akidah yang akan menyebabkan seseorang daripada iman jatuh dalam kekufuran. Begitu juga seperti yang disebutkan oleh Imam Asy'arani dalam kitab Al-Yawaqid ataupun banyak kitab-kitab lain tentang apa? Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan tauhidnya, dengan keesaan pada Allah, dengan berzikirnya, dia akan membuat kesan terhadap tasawuf diri seseorang itu menjadi lebih hebat. Jadi dia tahu diri dia adalah I am nothing. Apa yang nak jadi hero sangat ni? Apa yang nak jadi sombong sangat ni? Apa yang nak salahkan orang? Bagi bendera dengan alasan demi menegakkan kebenaran, menegakkan kepentingan rakyat dan lain-lain. Akan tapi dia lupa sesuatu yang paling besar, iaitu apa? Kita ini makhluk Allah. Kita ni sanggup ke nak melanggar batasan-batasan Allah sehingga melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang mana kalau kita langgar sedikit demi sedikit, iman kita berkurang, kita akan jatuh dalam kekufuran. Kalau kita justru memiliki iman yang kuat dengan tauhidnya, kita tahu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru dia melakukan perkara yang baik. Dan bila dia terkena musibah, dia beriman, ini datang daripada Allah SWT, saya redha. Dan justru dengan ini menaikkan derajat dia bukan hanya dalam keimanan, tapi juga derajat akhlak dia. Inilah yang dimaksud oleh ulama-ulama yang membahas tentang akidah dan tasawuf, yang mana dua perkara yang memang tidak boleh dipisahkan. Begitu juga yang lebih utama juga, iaitu amal kita, iaitu sisi fiqh kita pun tidak boleh kita pisahkan. Islam, iman dan ihsan. Okey, insya-Allah kita masuk pada Q&A. Baik, Doktor. Itu dia penerangan berkaitan dengan tajuk ini. Dan kita ada beberapa soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti kita 0179004004. Juga di Facebook IKIM FM. Dan kita nak raikan dahulu, Mona, soalan yang kita dapat. Soalan dari Abu Amar bertanya, apakah hukum bersahabat dengan jin? Sebab dalam kitab-kitab mujarab seperti kitab Pati Rahsia, dia ajarkan bagaimana untuk bersahabat dengan jin. Bagaimana, Doktor? Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab pendek dulu sebab minggu depan itulah pembahasan yang akan kita bahas secara mendalam. So, hukum bersahabat dengan jin adalah tidak boleh, hukum asal dia. Hukum asal dia sebaiknya untuk tidak bersahabat dengan jin. Lebih-lebih lagi kalau nak bersetudukan dengan jin, kerana apa? Dikhawatirkan manusia tersebut akan digoda oleh jin dan akan menyebabkan manusia tersebut jatuh dalam lembah kekufuran. Dan ini kita akan bahas lebih dalam minggu hadapan. Itu insya-Allah. Okay. Ada juga yang bertanya, Doktor, berkaitan dengan jin dan manusia ni, mungkin ada pertemuan beberapa perkara, contohnya bab makanan jin dan iblis ataupun syaitan ini, contohnya darah ke, dan itu adakah benda tu termaktub dan tertulis, Doktor? Salah satu yang termaktub iaitu tulang. Yang mana tulang itu disebutkan sebagai makanan jin. Ini memang sudah ada dalam kitab-kitab yang khas membahas tentang jin, seperti kitab Al-Marjan fi Ahkamil Jan. Yang menyebutkan tulang ini adalah makanan jin, misalan dia, dan juga benda-benda lainlah ada disebutkan. Dan ada bahagiannya yang dibahas yang ada warid lah kita panggil, maksud dia ada sumber yang sampai kepada kita. Walau bagaimanapun kita kena tahu alam jin berbeza dengan alam manusia. So logik dia macam mana, ini benda yang tak boleh dilogikkan. Jadi kalau ada orang yang cuba nak bawa kamera kononnya dapat tengok jin, ini nampak sangat bahawa dia tidak memahami konsep ataupun pembahasan tentang perkara-perkara metafizik
di dalam ilmu ini. Okey, kita hampir sampai di hujung pertemuan doktor. Namun soalan-soalan yang kita dapat ini kita akan bawakan pada pertemuan yang akan datang nanti insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir, silakan. Ya. Jadi kesimpulan pada pengajian hari ini untuk kita kenal bahawa jin, syaitan dan iblis ini adalah juga termasuk makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sama je dengan kita dari segi sama-sama ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sepatutnya takut, kononnya takut hantulah apalah, tak perlu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha segala-galanya. Kita patut memiliki takwa, iaitu takut terhadap takut melakukan perkara-perkara yang maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang sebenarnya akan menentukan tempat kita di akhirat kelak adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan jin, bukan syaitan dan iblis. InsyaAllah dengan ini kita sentiasa berwaspada, jangan tergoda dengan apa-apa hasutan yang membisik telinga kita, iaitu mengajak melakukan maksiat, kerana itu adalah datang daripada syaitan dan iblis ataupun jin yang terlaknat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Aiman. Perkongsian pada petang ini berkaitan dengan tajuk ini, insya-Allah ada pencerahan dan juga kefahaman kita di sini. Kita boleh sama-sama ingat dan juga jadikan sebagai ilmu pengetahuan yang berpanjangan, insya-Allah. InsyaAllah. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang setia bersama kami, dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Kuantan 89.6 FM. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan rasa yang lezat susu Wildan, kualiti hebat susu Wildan. Dapatkan susu Wildan di kedai-kedai dan pasar raya terpilih atau hubungi 019 965 3166, 019 965 3166. Stokis dan ejen diperlukan. Terbitan buku IKIM 2018, Islam dalam Perlembagaan Persekutuan, yang menjelaskan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan juga implikasi hal tersebut terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada perkara 3, Perlembagaan Persekutuan, yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan juga menjuruskan penelitian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang turut mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam tersebut. Dapatkannya di www.ikimniaga.my Atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Susah cari seluar yang selesa? Iya. Seluar yang sopan? Iya. Seluar muslimah? Iya. Cacas jual seluar, banyak saiz dan gaya. CAS Cacas, pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas, CACAS, website cacas.com.my, butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 013-795-5874, 013-795-5874. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya.
Kemudian dimulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancukan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartpopo2u.com atau FB Smart Popo A Plus untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Penyampai berkaliber. Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad SAW. Pengisian bermutu. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, dia segera berdoa kepada Tuhannya dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Allah memberikannya sesuatu nikmat daripadanya, lupalah dia akan segala bahaya yang menyebabkannya merayu kepada Allah sebelum itu. Dan dia pula menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Katakanlah kepadanya, bersenang-senanglah engkau dengan kekufuranmu itu. Bagi sementara waktu, sungguhnya engkau dari penduduk neraka. Ayat ini walaupun mengkisahkan perangai orang-orang yang kufur kepada Allah, tetapi bila kita lihat dalam-dalam, terkadang-kadang ia juga berlaku kepada orang yang beriman, iaitu sikap lupa diri dan lupa Tuhan. Seringkali apabila kita dalam keadaan susah, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sanggup bangun malam, bertahajud, solat hajat dan sebagainya. Kita merayu, merintih, memohon kepada Allah agar dikeluarkan dan dilepaskan daripada kesusahan tersebut. Tetapi sebaik sahaja kita tenang selepas gawat, sihat selepas sakit, kenyang sesudah kebeluran dan sebagainya, sepantas itu kita lupa kepada Allah Ta'ala. Secepat itu kita berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu janganlah kita bersikap seperti ini. Allah SWT itu adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah tanpa syarat. Sama ada senang maupun susah, sihat maupun sakit, kaya maupun miskin, tidak boleh mengubah pegangan dan akidah kita. Tidak memberi kesan kepada kualiti ibadah kita yang sewajarnya makin kita tingkatkan. Jauh tanpa arah dan tujuan, bumi nan subur ini ku rasakan gersang di dalam terang kegelapan. Seakan ku hanyut di daratan, ku ingin pulang ke pangkalan. Dan indah terbuka, bertandang keyakinan, terhakis curiga. Putaran masa pasti menemukan jarak dan ruang bukan sempadan. Tuhanku teramat penyayang. Kesonakan
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Teruskan semarak cinta Rasul bersama kami di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Sekarang disampaikan pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 12 Rabiul Awal 1442 Hijrah bersamaan 29 Oktober 2020. Kangar Alustar 7:01 malam, Pulau Pinang 7:02, Ipoh 7 malam, Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam 6:59 petang, Seremban 6:58, Bandar Melaka 6:57, Johor Bahru 6:52, Kuantan 6:53, Kota Terengganu 6:51, Kota Bahru 6:54, Miri 6:09, Kuching 6:27, Lahad Datu 5:50, Tawau 5:54, Kota Kinabalu 6 petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Adik, tidur ya? Pejam mata tu. Adik nak kira bintang-bintang kat langit tu. Cerah malam ni kan, Bu? InsyaAllah, tak hujan malam ni. Rumah mereka sekadar berbumbungkan atap zing bocor yang menanti roboh, berlantaikan tanah dan kayu rebut, berdindingkan papan dan kanvas yang sekadarnya menjadi teratak seisi keluarga untuk berlindung sehari-hari. Muslim Care Malaysia Society ingin mengajak para pendengar radio IKIM bersama membantu merealisasikan impian mereka bagi memiliki sebuah rumah yang selesa dan selamat untuk membesar dan mendidik anak-anak dalam projek Home to Live. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Muslim Care Malaysia 5644-9041-3882. Layari www.muslimcaremalaysia.my atau hubungi 011-500-50035. Muslim Care Malaysia Society, bantuan kemanusiaan merenasi sempadan. Balik Pulau, Pulau Pinang 102.7 FM. Hiburan komuniti. Sempena memasuki bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menganjurkan pertandingan video kreatif Maidur Rasul bagi tahun 1442 Hijriah 2020 Masihi. Pertandingan ini terbuka kepada seluruh warga negara Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa. Hadiah wang tunai disediakan untuk para pemenang. Tarikh tutup penyertaan pada 31 Oktober 2020. Layari portal rasmi JAKIM www.islam.gov.my serta media sosial rasmi JAKIM untuk maklumat lanjut. Segmen hiburan komuniti ini dibawakan khas oleh Radio IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Sebarang hiburan boleh anda kongsikan ke laman sesawang di